Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Tubu ilayhi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman da'imaini mudalaz mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. وإنته وتعالى وتعليم ونافع وانتفاع وإفادة والاستفادة ولحد ما في كتابه ورسوله ولنا على خير إكرام قربه وثوابه وتبارك على طالب علم أما بعد. Ya, Alhamdulillah ثم Alhamdulillah kembali kita pada kedah kita kedah tasawuf yang kita bernama bagi hati. Mana kamu? Nah, masuk kita pada sifat yang ketiga lagi penyakit hati, iaitu marah. Apa hati daripada ayat bab ni pun beza dengan bab pertama dan kedua. Bab pertama dan kedua kesalahan pada melebih-lebih, lebih-lebih dalam berkata-kata, lebih-lebih dalam berapa makan. Yang ni bukan lebih-lebih, bukan lebih-lebih, bukan kerana dia melebih marah. Tak, marah tu sendiri itu sifat penyakit hati. Maka sifat marah ni bukan satu kebanggaan, dia bukan satu ketinggian, kehebatan. Tak. Ni biar faham kita tu tentang marah ni. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin ila anqal. Ketahui olehmu bahawasanya marah itu sifat kecelaan yang sangat banyak kebinasaan. Jadi sifat marah ni memang sifat yang menghala kepada buruk. Dia memang sifat buruk. Marah ni memang sifat buruk. Kerana menyebabkan ia pada anggota yang zahir akan memukul dan memaki dan membunuh, dan dalam hati akan dendam dan dengki dan suka cita dengan kena bala mereka yang dimarahinya dan duka cita dengan mendapat ia akan nikmat. Tengok, ni kesan marah tu. Ni nak kata marah tu haram. Marah yang membawa kepada kesan ni. Dan mencita-cita atas membuka rahsia. Tengok. Dan tiap-tiap satu daripada yang tersebut itu sebab bagi binasa. Maka marah yang membawa kepada nak pukul orang. Marah membawa kepada nak maki orang. Marah membawa kepada nak bunuh orang.
Marah membawa kepada dendam. Marah membawa kepada dengki. Marah membawa kepada kita suka bila orang tu kena balik. Marah sangat ke dia, tiba-tiba dia tu kena parah muka. Itu marah haram. Kemudian marah bila mana kita rasa tak sedap. Bila orang kita marah tu, dia dapat nikmat. Tengok. Sebab bila dia marah dengan dia, tiba-tiba makin kita marah dia, makin dia sedap. Oi, nampak? Rasa dan geram kan? Tak puas hati kita bila dia dapat nikmat. Sebab kita marah ke dia. Nampak? Ni dah kira siapa lah. Nampak? Tak kira siapa pun. Walau dalam keluarga sendiri. Suami isteri. Biasanya kalau ada gaduh mana? Tiba-tiba dalam gaduh tu, suami isteri kita dapat berita baik pula. Oh, apa rasa? Nampak? Dah tengah marah, tengah gaduh tu. Nampak? Dapat berita baik daripada bos dia. Kita tengah marah ni dengan dia. Apa rasa? Maka marah kita tu marah syaitan. Marah dosa. Dan mencita-cita atau membuka rahsia. Geram tak ke dia, tunggulah. Aku tahu rahsia kau. Tak rasa. Mencita-cita tu belum buka lagi. Mari perasaan kita nak untuk buka rahsia dia. Sebab apa? Kita marah ke dia. Dan tiap-tiap satu daripada yang tersebut tu membawa kepada binasa. Maka normal kita fikir baliklah. Marah ni agak-agak ada tu yang tidak membawa ke sini. Biasanya marah tu memang bawa sini. Jarang marah yang tidak membawa ke sini. Kalau tak bawa, okey, tak arah tu. Nampak? Ada ke? Marah yang sampai tahap kita relax. Kita bereda. Kita boleh maknanya kita boleh profesional. Kita sekarang marah dalam bab apa? Makanan. Dia dapat nikmat dalam bab apa? Kerjaan. Tak kena. Nampak? Tapi bila kita profesional, dia dapat nikmat kerja. Alhamdulillah lah tu. Orang tengah marah tu. Okey, ni okey. Agak-agak boleh ke itu? Boleh ke itu? Kita marah tengah buat makanan. Tiba dapat call bos dia, dapat gaji besar. Duh, sedap. Apa rasa tu? Jadi jealous kan? Nampak? Suka tu. Nampak? Sudah. Nampak? Itu marah yang tak elok. Dan bermula memecahkan akan bersangatan marah itu. Setengah daripada yang amat penting tu. Amat penting. Ia pada agama. Sabda Rasulullah SAW. Laisa syadidu bisar'ati. Innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi. Jelas terang-terang hadis sahih. Artinya tiada ada yang sangat kuat itu. Persangatan kuat tu, kuat hebat. Yang tiada merubahkan dia oleh beberapa laki-laki. Merebahkan dia. Sorak ni accident. Tangga orang. Ini maknanya kita rentak orang kan. Rentak orang tu. Merebahkan beberapa laki-laki. Kita boleh hentam beberapa orang laki-laki. Itu bukan kuat. Itu bukan kuat. Hanya senya yang sangat kuat dirinya pada ketika marah. Pak. Cantik ayat Nabi. Daripada sini, secara tak langsung Nabi ajar kita macam mana cara kita nak elak marah yang melampau ni. Bermakna faham sini. Daripada ayat juga boleh faham marah tu memang benda yang buruk, bukan benda yang baik. Cuma boleh kawal ke tidak tu je. Jadi marah yang betul sampai tahap kita boleh kawal. Yamliku nafsahu. Bermakna marah yang tak elok ni sampai tahap ni. Semua ni marah membawa nak maki dah, nak pukul orang, nak bunuh orang, nak dendam. Ini marah yang kita sendiri tak dapat kawal. Maknanya marah tu pula yang menutupi diri kita. Maka cara nak kita boleh elak ni, kita kena kuasai diri kita. Yamliku nafsah. Memiliki diri kita sendiri. Kita yang milik diri kita. Kita yang milik emosi bagi kita.
Eh? Itu marah. Inilah seorang yang kuat manusia. Daripada sini kita faham. Sifat marah itu memang sifat yang ada dalam manusia. Tak boleh buang. Nabi dah kata bahawa orang yang boleh elak marah tak? Dia kata orang yang boleh kawal diri ketika marah. Bermakna memang akan ada marah. Maknanya kita tak boleh buang marah. Sifat marah ni memang dia salah satu sifat buruk yang ada pada manusia. Allah bagi ialah marah. Nak uji kita bertahan tak? Bermakna kita memang tak boleh nak buang marah. Semua orang ada marah masing-masing. Beza ke arah mana dia lepaskan je. Jadi tak ada siapa, maknanya tak ada siapa yang boleh claim aku tak ada marah. Itu tak ada. Semua orang ada. Tu manusia. Kalau tak ada bukan manusia ni robot. Manusia sifat semula jadi manusia ni memang normalnya ialah ada marah. Jadi macam mana kita nak kawal kemarahan, itulah persoalan. Inilah orang yang sekuat-kuat. Inilah sehebat-hebat. Artinya kuasa ia menahan dirinya daripada umpama memaki. Ni maksud dia. Ni ulama tasawuf dia terjemahkan. Apa maksud menahan diri? Maknanya dia tahan diri, marah tu jangan sampai nak memaki orang dan memukul. Maknanya memang tak boleh buang marah. Memang marah ada tapi kita boleh tahan. Walau tengah marah ni kita boleh tahan tidak bersuara, tidak memaki dia dan pukul dia. Pada ketika ia marah akan seorang yang lebih dhaif daripada dia, mentah-mentah kecil sedap. Nampak ni? Aku nak pukul besar kecil nampak. Dan bersembah seorang laki-laki bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suruh olehmu akan daku dengan satu pekerjaan dan sedikitkan olehmu. Ada orang minta untuk wasiat kepada Nabi. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab. Artinya jangan engkau marah. Maka mengulang-ulang laki-laki itu akan permintaannya. Maka mengulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sabdanya la taghdab. Ni kena tengok Nabi tahu orang ni macam mana sifat dia, memang suka marah. Maka Nabi kata la taghdab. Jangan kamu nak melepaskan kemarahan kamu tu. Tahan marah. La taghdab, jangan kamu marah, tahan marah kamu. Maka faham situ. Bila orang tu minta wasiat, logiknya kita mesti nak beramal kan. Jadi Nabi bagi tahu ni dulu. Bermakna ada setengah-setengah kes manusia bagi dia tak layak beramal. Nampak ni? Level kamu pun tak layak beramal, tak payah beramal lah. Kamu bukan level untuk nak beramal. Kamu level untuk nak buang kotor dulu. Nabi ajar gini. Nampak? Nabi tak ajar kan. Kita kadang-kadang saya tanya, macam mana cara buang marah-marah nak beramal juga. Nabi buang marah dulu. Tak ada makna, tak ada beramal. Beramal untuk marah hilang juga. Jadi kena buang. Jadi kita faham beramal ni ada dua konsep. Satu konsep bukan semata-mata membaca, beramal zikir apa dah. Elak daripada kotor. Ini pun salah satu jenis amal. Nampak? Maka ini Nabi ajar jenis amal yang kedua, iaitu buang kotor dulu. Tak payah sembang nak baca Quran. Tak payah sembang nak berzikir. Kamu belum tiba waktu dia. Buang marah kamu. Buatlah macam mana ikut mu lah. Buatlah macam mana pun. Asalkan marah kamu boleh hilang. Itu Nabi ajar kadang-kadang hanya duduk, baring, tidur. Itu Nabi ajar. Dia bagi makan, minum. Biasanya orang marah ni dia melapar, bertambah marah. Kalau kenyang tu sikit, lega sikit ni. Dia buatlah, tak kisah. Itu level dia. Ada orang level memang dah biasa beramal. Maka boleh dengan amal dia, boleh meredakan marah dia. Yes, boleh. Tapi tak semua orang gini. Ni orang memang dia asalnya tidak ada sifat suka marah pun. Dan dia memang dah biasa beramal. Orang ni layak. Orang yang dah biasa beramal, kemudian dia jarang marah. Tiba-tiba dia marah. Macam ni layak. Gunakan amal kamu untuk hilangkan marah kamu. Pergi baca Quran. Baca Quran, insyaAllah tenang hati. Saya rasa lega kan. Sebab dia memang dah biasa baca Quran. Nampak tu. Tapi kalau kita memang dah jarang, ataupun mungkin baca, tapi kita memang dah biasa marah. Okay. Pergi buat benda lain. Ikutlah.
Atau masing-masing setiap orang berbeza. Ada orang pergi tengok laut ke kan, tasik ke, tengok benda hijau-hijau kan, tenangkan diri balik, tension kan, bercuti ke apa, ikutlah benda-benda yang tu. Ada orang mungkin pergi masjid lega dah. Ni kalau masjid jarang pergi, nampak pergi ni tambah marah dah. Jadi gila tu pula dah. Nah. Ah. Maka ni masing-masing punyalah psycho sendirilah macam mana nak buat untuk nak menghilangkan marah kita. Dan lazimkan olehmu pada kelakuan marah akan dua pekerjaan. Contoh, kalau nak marah pula, lepaskan kepada dua benda ni. Yang pertama daripada keduanya, memecahkannya. Pecahkan marah tu. Dan tiada aku kehendaki dengan memecahkannya itu, menghilangkannya. Sebenarnya tak boleh buang, tak boleh hilang. Kerana bahawasanya tiada hilang ia sama sekali. Mana boleh. Itu sifat manusia. Kamu nak buang marah, macam mati ya. Maksudnya manusia tu memang sifat dia marah. Lepas tu macam mana buat? Dan tiada sedia bahawa ia hilang, tak boleh. Bahkan jika hilang ia, saya wajib menghasilkannya. Dia tak boleh. Orang kata, kena ada balik, kena mari balik. Tak boleh. Kerana bahawasanya ia perkakas bagi memerangi sekalian kafir. Ni sepatutnya gunakan marah untuk orang kafir. Dalam Quran sebutlah sifat orang mukmin apa? Azillati 'alal mu'minin, a'izzati 'alal kafirin. Berlemah lembut pada orang muslim dan berkeras kepada orang kafir. Ini sifat orang muslim. Tak boleh berlemah lembut pada orang kafir. Nampak? Jadi kita berkeras kepada orang kafir, kena keras. Tak boleh bagi can. Jadi kena guna kemarahan tu lepaskan kepada orang kafir. Dan menegah daripada segala kejahatan. Pertama kafir. Kemudian nak elak benda jahat. Kena guna kemarahan tu. Dan menyuruh dengan mengerjakan kebajikan. Kadang-kadang ada masa memang kena marah ni. Nampak ni? Naik hantu dah. Ni kita cuti. Mak jadi singa. Dalam nak suruh buat baik. Suruh anak-anak buat tu, buat ni, buat ni. Marah kita. Okey, tak apa. Tak apa. Kadang-kadang memang kalau kita kerana nak capai tujuan untuk anak kita boleh buat. Nak tak nak kena marah. Maka tu tujuan tu. Nampak? Boleh, tak ada masalah. Bahkan sunat kalau kata nak capai kepada benda sunat, maka kena marah baru capai. Jadi marah sunat. Nampak? Kalau nak capai benda wajib, maka kena marah. Maka marah tu wajib. Bangun subuh, contoh. Nampak? Tak bangun-bangun. Cara lemah lembut tak bangun. Pula. Maka nak tak nak kena marah baru bangun. Untuk solat subuh yang wajib. Maka marah tu wajib. Nampak tu. Niat untuk bukan nak marah sahaja. Marah untuk nak capai. Capai tujuan. Il-wasail hukumul maqasid. Sabit bagi jalan tu nak menuju ke tujuan. Jadi jalan kita nak, tujuan kita nak solat subuh. Maka jalan dia nak kena marah. Maka marah tu sebahagian daripada hukum untuk nak menunaikan solat subuh. Nampak tu. Itu tentang marah. Itu penjuru kepencegahan. Dan adalah marah itu seperti anjing perburuan. Cuba gambaran. Dan hanya senya dikendaki dengan memecahkannya itu, mengajarnya hingga mengikut ia akan akal dan akan syarak. Itu maksud dia. Ni maksud pecah tu. Pecahkan marah tu dengan kita gunakan sampai boleh ikut akal, boleh ikut syarak. Itu maksud dia. Bukan ikut nafsu. Maka bergerak-gerak ia dengan sebab pertunjuk daripada akal dan syarak. Dan diam ia dengan sebab petunjuk daripada keduanya. Maka dua-dua tu berpahala. Niat untuk ialah nak bergerak, kita marah untuk bergerak. Marah dengan diam. Dengan diam boleh marah kan. Maka tu tujuan apa? Untuk nak sampai ke akal dan syarak. Dan tiada menyalahi ia akan kedua. Tak menyalahi, tak melawan. Tidak melawan dengan akal, tidak melawan akal syarak. Seperti apa menurut oleh anjing perburuan. Contohnya macam anjing beruan. Akan perintah tuannya.
Menurut anjing tu untuk tuannya, dan yang demikian itu maknanya kita nak ajar dia, kita kena kadang marah anjing kan. Ketuk sikit lah supaya dia ikut kita. Contoh tu lah nak gambaran. Dan yang demikian itu mematinya. Mungkin dengan bersungguh-sungguh pada mengajarnya, mungkin kena keras. Nak ajar anjing kena keras. Begitulah nak ajar orang. Dan iaitu membiasakan akan lambat marah dan membiasakan memaafkan serta kedatangan bermacam-macam sebab bagi marah. Ajar sampai kita boleh biasa-biasakan lambat marah. Membiasa-biasakan boleh mudah maaf. Dia kena ajar. Ni baru marah yang elok. Nampak? Marah yang elok ni, mesti ni. Ni hasil lah. Ni sepatutnya. Inilah tanda bahawa marah kita tu bukan marah yang haram. Di mana kita dapat jaga, boleh lambatkan marah. Dan kalau marah pun, boleh cepat untuk kita reda. Memaafkan. Itu pertama. Yang kedua, memeliharakan marah itu pada ketika bergerak-gerak dengan menahannya akan barang yang dalam hati. Nampak dalam hati kau orang patut pergi. Saya tak tahan lah kadang-kadang. Dalam hati dia. Nampak? Bergoncang-goncang hati dia. Dan menolong atas menahannya itu oleh pengetahuan dan pekerjaan. Dia siap bagi tahu terus tadi, akal dan syarak. Nampak? Itu cara bantu. Yang ni, bantuan untuk nak boleh buat ni ialah dengan pengetahuan, ilmu dan pekerjaan. Amal lah. Ilmu dan amal. Ni orang yang memang biasa ni boleh gunakan ni untuk tu. Adapun pengetahuan, maka bahawasanya mengetahui ia akan bahawasanya tiada ada sebab bagi marahnya, melainkan bahawasanya ingkar ia pada berlaku sesuatu atas kehendak Allah. Ni point. Nampak? Tak kita marah, melainkan benda tu melawan Allah. Sebab tu marah. Maka marah kita kerana Allah. Okey, selamat. Dengan ada ilmu. Tiada atas kehendak dirinya. Ni hati-hati ni. Bagi mak ayah ni kadang-kadang banyak berlaku ni. Antara anak-anak kita buat benda yang sampai tahap buat benda yang merugikan diri kita sendiri. Merugikan harta kita. Marah. Pecah. Pinggan. Mangkuk. Dah tak jual. Sudah. Berasa. Sudahlah. Pecah cermin. Sudah. Salah kereta. Kacau. Nampak ni benda-benda yang diri sendiri. Nampak? Ini memang tak salah. Memang marah. Kata antara ni dengan benda yang melawan hukum Allah. Mana kita lebih marah? Nampak? Anak kita buka aurat. Marah macam mana? Mungkin marah juga, tapi marah macam mana? Sama tak? Atau sepatutnya lebih daripada kita marah anak kita kerana dia contek kereta kita. Sudah. Time tu macam mana marah kita tu? Harta kita dirosaknya. Marah sungguh. Tapi agama kita dirosaknya. Kita rasa apa? Marah macam mana? Di sinilah. Ni, sudah kata bila-bila macam ni, kadang-kadang ujian untuk kita. Allah nak tengok. Allah tengok kita ni jaga agama tara mana. Tara mana hati kita cinta agama, nak jaga agama. Ni jaga-jaga. Kena cek balik. Sepatutnya marah kita, anak kita solat main-main ke, itu lebih kita marah. Lebih teruk marah tu sepatutnya. Fatihah masih lemah. Marah kita. Lebih teruk marah daripada anak kita pecah pinggan. Anak kita masak nasi tapi telah terbuang beras. Apa rasa? Marah tak? Nampak? Banyak beras dibuang. Sudah, apa rasa? Geram. Bazir. Bengang lah tu. Tapi anak kita berzikir main-main. Apa rasa? Nampak tu. Ini ujian kita.
Orang yang dapat kawal ni, maka dia akan lebih marah kalau anak dia buat hal di surau. Buat hal ketika solat. Buat hal ketika ambil uduk. Lebih dia marah. Contoh nak kata, kalau salah bab ni memang dia lempang. Salah bab lain tak lempang. Contohlah. Nampak? Kalau kita agak-agak antara kesalahan dia sampai tahap pecahkan pinggan yang kita baru beli. Dengan dia salah dalam bab wuduk, mana kita tak lempang. Nampak? Itu tu uji tu. Handphone kita ke, baru je baiki. Baru je baiki. Dia main campak ni. Aduh. Dia campaknya handphone kita. Apa rasa? Nampak tu. Ini masalah. Kadang-kadang kita lebih marah kepada personal daripada marah kepada agama. Jadi kalau kita sendiri rosak itu, macam nak nak? Rosaklah anak. Na'udzubillah. Nampak tu. Itu. Dia. Sambung lagi. Dan ini sehabis-habis jahil. Dia tengok. Ini sehabis-habis jahil. Seteruk-teruk jahil ni. Sampai tahap dia marah lebih tentang dirinya, lebih daripada marah tentang agama. Dan lagi, contoh macam terbalik kan. Anak tak pergi sekolah, marah. Anak tak solat, tak marah. Nampak? Contoh. Dan lagi mengetahui ia bahawasanya marah Allah Ta'ala lebih besar daripada marahnya. Ni Allah punya murka lebih teruk, lebih berat lagi. Dan limpah kurnia Allah Ta'ala lebih besar beberapa kali menderhaka ia akan Tuhannya. Maka tiada marah Allah Ta'ala akan dia. Tengok. Allah punya rahmat besar sampai Allah boleh maafkan. Itu kita terlajak marah pula. Ni bab dunia. Dan hendaklah engkau ingat akan bahawasanya engkau lebih wajib mengikut perintah Tuhan daripada yang engkau marahi itu. Mengikut perintah engkau. Tengok. Kita sendiri kena ikut perintah Tuhan. Nampak? Kita nak marah orang kerana langgar perintah kita. Sudah. Melainkan perintah kita tu ada kaitan dengan perintah Tuhan. Okey ya. Kita suruh sebab apa? Sebab Allah suruh. Bukan sebab kita suruh. Itulah ya. Adapun pekerjaan bahawa berkata ia A'udzubillah azza tu. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Ucap ni. Ucap ni. Kerana marah itu dari kerana syaitan. Maka jika tiada berhenti marahnya dengan ini perkataan, maka hendaklah ia duduk jika ia berdiri. Ni cara. Ni cara pekerjaan saya nak buat. Saya nak buat. Kita nak kurang marah. Baca A'udzubillah minasyaitanir rajim. Dalam hadis yang sebut. Marah itu daripada api bersyaitan, maka ucaplah auzubillah. Ada lagi tu kan, sebut suruh ambil duduk. Duduk kalau kita berdiri. Dan adalah ia berbaring jika ia duduk. Kalau dia marah ketika berdiri, maka duduk. Kalau dia marah ketika dia baring, dia duduk, maka baring. Dan jika tiada diam marahnya dengan duduk atau berbaring itu, maka hendaklah ia mengambil air sembahyang. Ambil duduk. Duduk pun tak boleh. Baring pun tak boleh. Ambil duduk. Kalau tak mandi. Mandi terus. Sabda Nabi SAW, Inna syaitana khuliqa minan nari. Wa inna ma tutfa'un naru bil ma'i. Wa idha ghadiba ahadukum falyatawadda'. Disebut jelas. Bahawasanya syaitan itu dijadikan daripada api. Dan hanya saja dipadamkan akan api dengan air. Maka bila marah seorang kamu, hendaklah ia mengambil air sembahyang. Ambil wuduk. Kalau perempuan tak boleh ambil wuduk macam mana? Mandi je. Nampak? Perempuan tak boleh ambil wuduk. Haid ke apa. Dan sabda Rasulullah SAW. Ala innal ghadaba jumratun fi qalbi ibnu Adam. Ala tarawna ila jumrati ainai wa intifaqi awdaji. Faman wajada min zalika syai'a falyadrib khaddahu bil ard.
Nabi ajar. Riwayat Imam Tirmizi. Jaga-jaga bahawasanya marah itu seperti bara api pada jantung anak Adam. Ini disebut dalam tafsir Imam Qutubi, disebut tentang sejarah. Tentang sejarah Nabi Adam dengan Iblis. Nabi Adam siap jumpa dengan anak Iblis. Anak Iblis sampai tahap diubah jadi ikan. Dan Iblis tadi tunjuk. Dalam ikan tu ada jantung. Dia kata inilah contoh. Iblis tu ajar buat Nabi Adam. Macam inilah. Ini tempat aku duduk kepada anak-anak kau. Kata Iblis kepada Nabi Adam. Jantung anak Adam. Marah tu seperti bara api yang pada jantung anak Adam. Adakah tiada melihat kamu pada merah dua matanya dan bengkak urat lehernya? Ini tahap lampau sampai bengkak. Kata bukan kata bos keluar, bengkak terus. Maka barang siapa mendapat ia. Ini ada hadis ada sebut apa? Iblis yang bagi tahu itu Rasulullah beritahu balik. Barang siapa mendapat ia akan sesuatu daripada dunia itu, maka hendaklah memukulkan ia akan pipinya dengan bumi. Apa? Ini kata Nabi. Pukul pipi dengan bumi. Apa maksud dia? Ini menunjuki kepada menetapkan semulia-mulia anggota daripada sehina-hina tempat. Supaya pecah oleh takaburnya tu. Itu maksud dia. Kata letak itu mana ni? Apa? Pipi mulia. Tanah ni hina. Letak tempat hina. Apa? Rendahkan diri. Hinakan diri. Gitu. Pecahkan diri kita. Nampak? Ataupun boleh tafsir dengan tidur. Pipi tak ada tanah, yang tidur. Yang ia sebab yang besar pada marah itu. Ada takabur. Dan supaya mengetahui ia akan bahawasanya dirinya hamba yang hina. Orang yang marah ni dia akan mari hati dia rasa dia hebat, dia kuat. Bila kita tengah marah. Na'udzubillah. Tiada patuh ia membesarkan diri. Tiada patut ia membesarkan diri. Dan ketahui olehmu bahawasanya menahan akan marah itu kelakuan yang sangat baik. Elak marah. Telah memuji akan dia oleh Allah Ta'ala dalam Quran dengan firman-Nya, wal kadhiminal ghaidh. Ni Allah memuji dalam Quran lagi. Dan yang menahan mereka itu akan marah. Tu wal kadhim itu. Kadhim. Orang yang boleh mengelak marah. Itu maksud dia. Itu yang Allah puji. Dan sabda Rasulullah SAW, man kadhuma ghaidhan walau sya'a ayyumdiyahu amdahu mala Allahu qalbahu yaumal qiyamati amnan wa imana. Pada riwayat Abu Dawud. Artinya, barang siapa menahan ia akan marah. Dan jika menghendaki ia meluluskannya, maknanya dia boleh je nak marah lepas tapi tak tahan. Nescaya kuasa ia atas meluluskan dia, dia boleh lepas marah tu. Tapi tak tahan. Nescaya memenuhkan Allah Ta'ala akan hatinya pada hari kiamat daripada sentosa dan daripada iman. Nampak? Di hari kiamat nanti maknanya dalam malam kubur ke, naik bangkit ke mahsyar ke, hatinya akan tenang. Hati dia penuh iman. Pada satu riwayat disebut daripada redha Allah. Itu besar tu. Hatinya dipenuhi dengan redha Allah. Man ahabba Allah radiyallah. Wa man radiyallah lam yu'adzibhu abada. Siapa yang dikasihi Allah akan mendapat redha Allah. Siapa yang mendapat redha Allah tidak akan diazab selama-lamanya. Selamat daripada api neraka. Jadi pendek kata, orang yang boleh menahan marah, hatinya selamat dan dia akan selamat daripada api neraka. Dia akan selamat daripada azab. Nampak? Ini pendek ya ni, kita bahas panjang sebab itu je. Selesai dah tentang bab marah.
Ini pula panjang pula bahasa ini. Masalah dengki. Dengki panjang. Apa beli dah habis lah. Masuk ini yang tak usah ada berhenti ni. Panjang tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ada habis ni. Boleh faham semua? Ada soalan sebenarnya soal?